Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. 12.30, 12.03, 12.30. Ya. Uh, Tengah hari ini ramai berhenti rehat waktu makan. Sekarang ni yang bekerja waktu rehatlah ya. Mungkin ada juga yang tengah bekerja yang sekarang ni bersama dengan kita, dan pejabat tengah buat kerja, ada kat rumah ya. Yang lepak-lepak ke kawan kita. Latifah Omar, selamat tengah hari. Abang DJ, salam Zuhur, Taman Bahau. Oh, orang Bahau ya. Latifah Omar, orang Bahau. Okey, semoga orang Bahau sihat-sihat semua. Ya. Panglima NG, salam brother. Waalaikumsalam. Azmi Ismail, Abu Dhabi. Abu Dhabi, pukul berapa sekarang ni ya dekat Abu Dhabi? Macam mana cuaca di Abu Dhabi? Ismail, Azmi Ismail. Ni kawan lama ni. Ya. Eri Azhar Bentong, Nasir Ibrahim, Faridah, Faridah Muhammad, Zabidin, Haji Ismail, Harry Ayi, Udi Merah. Ude Merah. Rozedi Al-Hussein, Muhammad Effendi Lokman, Hafizah Umi, Azhar apa ni? Anhar Zira, Pak Uda Blok. Macam-macam nama kawan kita dalam Facebook ni. Nasir Ibrahim, Zabidin Haji Ismail, ya. Anhar Zira, salam reformasi dari Sabah. Oh, Sabahan ya. Sabah, terutamanya kepada rakyat Sabah, kita doakan semuanya selamat. Agak serius juga ya, wabak di Sabah, agak serius juga sekarang ni yang melanda COVID ketika ini. Kita harapkan semuanya dilindungi dan selamat bertugas kepada frontliners yang berada di Sabah ketika ini ya, yang datang daripada Semenanjung memberikan bantuan dan sebagainya. Jaga diri kita masing-masing. Itu kawan kita yang berada di Sabah lah, termasuk juga di Semenanjung. Siapa lagi tu? Airi Azhar, salam bos. Waalaikumsalam. Ni kawan lama kita di Bentong, aktivis kita, hebat. Ya. Rizwan Muhammad Anwar ada peluang ke PM9? Ni soalan yang tiap hari orang tanya. Tun Arman, Muhammad Effendi Lokman, Ana, Kamarul Roslan ya. Siapa lagi? Rizal Jai, Al-Kedahi. Al-Kedahi, orang Kedah ni. Jamli Anek, Jinji, Muhammad Roslan. AK Tony, Harry Potter. Harry Potter pun ada. Jamuddin Muhammad, Faizal Fauzi, Muhammad Jantan Tuya. Ni kan Jantan Tuya tadi. Jess Liu. Faris Izdaham, salam abang Wan, lawan tak lawan reformasi from Penang ya. From Penang. Okey, Razima Imah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo reformasi, salam reformasi. Faizal Fauzi, satu saja saya pelik semalam, kenapa yang diedar kenyataan saja boleh bertulis tiada PMP UMNO yang di NTBU. Ini Mamli ya. Nak tengok juga dulu kawan-kawan kita nak buat live ni pun ya, nak tengok juga kawan-kawan yang bersama dengan kita yang sempat berada di Facebook saya pada hari ini. Hafizah Umi, lagi siapa tu, Jim G ya, Muhammad Roslan pun ada juga. Ramai. Rizal J Al-Kadahi. Okey, Din Hussein. Itu antara kawan-kawan yang bersama dengan kita. Terima kasih banyak ya, dapat meluangkan masa Sabri Gadin. Kalau nak share boleh share lah ya. Yahya Ahmad Anambas, Yahya Ahmad hadir katanya. Okey, terima kasih. Kapal selam. Baru nak timbul kapal selam. Salam dari Putrajaya, Ecole Scotland.
Abdul Talib, selamat datang, welcome. Ahmad Sabri Zabidin, Fauzi Ahmad Rafi'i, Kamarul Roslan, Rozaidi Al-Hussein, ya, Hafizaumi Azhar Zira. Okey. Okey, semalam saya hari ni nak semang sikit je lah, ya. Nak ulas sikit tentang perkembangan malam tadi, di mana kita semua tahu bahawa dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, mereka mengambil keputusan bahawa UMNO akan terus memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, ya, memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional pada kerajaan yang ada sekarang lah, ya, atas alasan untuk menangani COVID dan segalanya lah yang seperti mana diedarkan dalam kenyataan media yang telah pun diviralkan. Cuma agak ganjil, ya, seperti mana rakan kita sebut tadi, yang saya baca tadi, agak ganjil sikit kerana kenyataan media itu hanya diedarkan kenyataan bertulis, ya, tidak benar seperti lazimnya, ya. Setelah satu mesyuarat yang agak penting, kebiasaannya pimpinan akan berhadapan dengan wartawan, mengadakan PC untuk soal jawab dan sebagainya. Tapi semalam tidak ada, ya. Bahkan dikatakan bahawa beberapa pimpinan utama UMNO tidak bertemu langsung dengan wartawan, masing-masing hilang ikut pintu mana, wartawan pun tak dapat nak kesan. Cuma diedarkan kenyataan media secara bertulis, dan kenyataan itu menyebut bahawa UMNO mengambil keputusan bahawa untuk meneruskan sokongan kepada kerajaan yang ada sekarang ini, ya. Walaupun tak disebut nama Muhyiddin Yassin dalam kenyataan media, tetapi merujuk kepada kenyataan kerajaan yang ada sekarang ini. Jadi kita juga dapat faham bahawa dalam mesyuarat itu memang hangat, ya, lebih kurang dalam 3 jam mereka bermesyuarat. Sudah pastinya ada satu perkara yang mereka bincangkan, ya, yang penting yang dibahaskan dalam mesyuarat UMNO, dan isu yang mungkin menjadi topik hangat dalam mesyuarat UMNO malam tadi adalah untuk menentukan sokongan, sama ada meneruskan sokongan kepada Muhyiddin ataupun memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini isu yang hangat dibincangkan, dan sudah pastilah isu Datuk Seri Anwar Ibrahim itu relevan. Itu yang mengambil masa sampai 3 jam, ya. Dan kita tak pelik kalau keputusan akhirnya mengatakan UMNO memberikan sokongan kepada kerajaan yang sekarang inilah, ya. Sudah pastinya kita tahu bahawa sebelum ini pun memang kita yakin UMNO akan berikan sokongan kepada kerajaan yang ada, ya. UMNO itu sendiri, parti UMNO itu sendiri menyatakan memberikan sokongan kepada kerajaan yang ada, ya, dengan syarat-syarat. Ini syarat-syarat tidak digugurkan, ya, tidak digugurkan seperti mana yang UMNO kendaki, bahawa sokongan diberikan kepada Muhyiddin dengan beberapa syarat yang mereka mahu Muhyiddin tunaikan, ya. Dan kita tak tahu sama ada Muhyiddin mampu tunai ataupun tidak mampu tunaikan apa kehendak UMNO, ya. Sekiranya Muhyiddin memerlukan sokongan daripada UMNO. Dan yang kedua, bila kita lihat reaksi ataupun peristiwa selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO malam tadi, bahawa seperti ada sesuatu benda yang nak disembunyikan, ya. Sebab itu pimpinan UMNO tidak berdepan dengan wartawan, cuma mengeluarkan kenyataan media yang agak ringkas, ya, keputusan mesyuarat. Dan kebanyakan yang keluar daripada mesyuarat pun air muka masing-masing tidak menampakkan seperti satu keputusan yang masak, benar-benar masak telah dicapai, ya. Mungkin ada yang berbelah bagi di kalangan MP-MP UMNO yang bermesyuarat. Dan kita faham bahawa sibilangan daripada mereka, tidak semua, sibilangan daripada mereka masih lagi ada keinginan, ya, masih lagi ada sokongan, ya, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu tidak boleh kita nafikan, kerana sebelum ini pun Zaid Hamidi pun mengaku bahawa sibilangan yang bukan sedikit juga di dalam UMNO telah memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu saya katakan bahawa kita akan lihat drama seterusnya, iaitu selepas mesyuarat ini UMNO akan bertemu dengan Muhyiddin, dan beberapa tuntutan akan dikemukakan kepada Tan Sri Muhyiddin. Sama ada Tan Sri Muhyiddin mampu untuk menunaikan
beberapa tuntutan UMNO yang saya rasa tuntutan yang agak tinggi jugalah ya. Di antaranya seperti mahu jawatan Timbalan Perdana Menteri, mahu jawatan-jawatan Menteri Kanan yang lebih bernilai ya, contohnya Menteri Keuangan, Ekonomi dan sebagainya ya. Dan sudah tentulah Muhyiddin akan berada dalam keadaan dilema ya, untuk menunaikan kehendak UMNO ini. Kerana kalau nak beri kepada jawatan Timbalan Perdana Menteri, yang mengidam jawatan Timbalan Perdana Menteri itu pun ramai juga ya. Yang pertama sekali salah satunya Azmin. Di antara orang yang mengidam jawatan itu, Syahbudin juga di antaranya yang mengidam jawatan itu. Ya. Jadi kalau ada UMNO menuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri dan beberapa jawatan menteri-menteri kanan ataupun menteri-menteri yang penting, sudah pastinya ada menteri-menteri yang ada sekarang ini terpaksa digugurkan. Ya. Kalau digugurkan itu daripada ataupun digugurkan itu daripada kumpulan Syahbudin ataupun kumpulan Bersatu itu sendiri untuk memberi laluan kepada UMNO, sudah pastilah yang digugurkan ini dan penyokong-penyokong mereka akan tidak berpuas hati. Jadi saya rasa bukan satu yang mudah, ya, bukan satu yang mudah untuk UMNO ataupun Muhyiddin mendapatkan sokongan yang padu daripada UMNO itu sendiri ya, kerana sokongan itu datang dengan bersyarat. Jadi yang berada dalam keadaan selesa sekarang ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, sebab itu kita lihat Anwar selepas pada beliau menyerahkan SD ataupun dokumen sokongan kepada istana, Anwar tidak lagi bergerak ataupun tidak lagi buat apa-apa move. Ya. Beliau kata beliau berpendirian bahawa tugas beliau dah selesai. Ya, mendapatkan jumlah, mendapatkan numbers seperti mana yang beliau sebut, dan numbers itu telah dimajukan ke istana dan sekarang ini terpulang kepada istana. Ya. Dan kalau pertanyaan pertanyaan timbul bila Anwar nak jadi Perdana Menteri, sudah pasti jawapannya terletak kepada pihak istana. Ya. Kalau pihak istana panggil Anwar hari ini atau besok, tidak masalah, Anwar boleh datang dan tunjukkan senarai kalau diperlukan senarai menyokong beliau. Kemudian kalau pihak istana merasa ragu-ragu dengan apa yang Anwar kemukakan, di situ prosesnya adalah menunggu mana-mana ahli parlimen untuk menyatakan ya, adakah benar kamu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu proses yang simple ya, biasa dilakukan. Tetapi apabila proses ini delay ya, makan masa, saya rasa dah hampir sebulan ya, selepas pada yang pertama dulu Anwar tidak boleh bertemu dengan di istana kerana Tuanku Gering, kemudian tangguh ya, sekarang PKPB semua. Saya rasa dah 3 minggu lebih ya. Jadi bukan lagi dah tanggungjawab UMNO untuk menentukan bila dia harus tampil ya untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Jadi masa yang dilanjutkan ini memberi kelebihan ya kepada Muhyiddin Yassin untuk merancang apa yang patut dirancang bagi mempertahankan kerajaan yang ada ya. Dan kita tidak boleh nak kata apa ya, mana-mana parti politik pun kalau mereka nak pertahankan kuasa, sekiranya ada ruang untuk mereka pertahankan kuasa, mereka akan gunakan ruang itu. Dan ruang yang diberi masa yang lama untuk diberi peluang Anwar ini digunakan ya untuk berbagai-bagai perancangan dan sebagainya. Dan sehinggalah ke hari ini Anwar masih relax ya, bawa dia punya apa tu, Volkswagen tu kan, berjalan-jalan relax, duduk depan rumah, berkurung dalam rumah ya, tidak ada apa-apa pergerakan ataupun himpunan yang diaturkan. Biar relax ya. Kita ni Anwar pun dalam keadaan relax. Kita para penyokong pula rasa gelisah, macam mana ni, apa yang jadi kan. Tapi Anwar tak relax ya. Pasal dia menghormati saranan daripada Ketua Duli Tuanku supaya tidak perlu lagi dah nak berpolitik. Tugas Anwar dah selesai, dia dah laksanakan tugas dia. Dia dah bawa apa yang perlu dikemukakan kepada istana dan sekarang terserah kepada istana. Dan apabila delay masa yang dipanjang ya, masa kecederaan ni panjang, jadi digunakan oleh Muhyiddin dengan sebaik-baiknya. Dan UMNO sebagai kingmaker ya, sudah pastinya
akan menggunakan ruang ini untuk mendapatkan apa apa yang penting untuk UMNO, untuk hayat UMNO ini. Jadi atas kelemahan Muhyiddin Yassin, atas keadaan Muhyiddin Yassin sekarang ini yang agak tersepit, sudah pastilah UMNO akan menggunakan peluang ini untuk menuntut berbagai-bagai lah. Tapi apa yang penting bagi kita, Anwar sehingga hari ini masih lagi tidak menarik balik move yang dia buat. Cuma kita mengharapkan agar tidak semua ahli Parlimen UMNO ini yang akan terus meyakini Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sedangkan semua orang bercakap, satu dunia bercakap bahawa Muhyiddin sebenarnya adalah seorang menteri yang gagal untuk menguruskan negara, dan bukti yang paling dekat kita dapat lihat sendiri bagaimana seorang Perdana Menteri yang dalam sejarahnya, dalam sejarah Perdana Menteri di Malaysia ini, Muhyiddin telah mencipta sejarah menteri yang membawa cadangan kepada tuanku dan ditolak oleh tuanku. Jadi kalau Muhyiddin ada maruah, beliau seharusnya meletakkan jawatan lah. Sekarang ini masalah dia yang jadi masalah kemelut ini adalah kerana seorang Perdana Menteri yang ego, yang tidak mengakui kelemahannya dan tidak meletakkan jawatan, dan ini menyusahkan banyak pihak untuk menguruskan kemelut politik yang berlaku pada hari ini. Itu satu perkara. Okey, saya nak buat satu lagi, iaitu berkenaan dengan beberapa kenyataan pimpinan daripada Pakatan Harapan sendiri, yang saya lihat satu kenyataan yang tidak wajar kalau dikeluarkan oleh seorang pimpinan. Kalau penyokong itu dah biasa dah bagi kita kan, macam-macam pandangan. Tapi sebagai pimpinan, contohnya seperti kenyataan Tony Puah yang diberitakan baru-baru ini, seperti juga daripada pimpinan PKR Datuk Hassan Karim, yang mengeluarkan kenyataan yang agak seolah-olah Anwar telah membuat keputusan untuk bekerjasama dengan Najib Tun Razak. Sedangkan kita semua tahu bahawa tidak pernah keluar daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau memohon kerjasama daripada Najib Tun Razak ataupun Zaid Amidi ataupun sesiapa saja ketua-ketua parti. Anwar tidak pernah mengeluarkan kenyataan bahawa beliau cuba mendapatkan ataupun usaha untuk mendapatkan sokongan daripada Najib, Zaid Amidi, Haji Hadi atau mana-mana parti. Anwar tidak pernah buat kenyataan begitu. Apa yang beliau sebut adalah beliau mendapatkan sokongan daripada beberapa individu daripada beberapa parti selain daripada parti Pakatan Harapan. Jadi kalau Najib mengeluarkan kenyataan mengatakan beliau bersedia untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah dengan kenyataan Najib itu maka kita boleh menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya rasa ini tak adil. Apatah lagi Najib menyatakan sokongan kepada Anwar bukan satu keputusan mutlak. Kalau kita baca kenyataan Najib, itu adalah salah satu daripada 3 option. 3 option Najib yang dikemukakan di dalam Barisan Nasional, dalam mesyuarat Barisan Nasional. 3 pilihan yang Najib cadangkan di dalam mesyuarat tersebut, dan di antaranya adalah memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi yang ini, sokongan Najib kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dijadikan satu isu oleh pimpinan Pakatan Harapan sendiri untuk konon-kononnya menyanggah usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapatkan sokongan daripada Najib. Sedangkan usaha itu tidak berlaku. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berusaha untuk mendapatkan sokongan daripada Najib. Tidak berusaha untuk dapatkan sokongan daripada Zaid Amidi. Tetapi apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menyekat mana-mana orang untuk menyokong beliau? Dia tidak boleh nak sekat. Kalau ada orang lain nak sokong dia sebagai Perdana Menteri, apakah Anwar Ibrahim kena sebut, oh Najib kamu tidak boleh sokong aku sebab kamu ada kes, Zaid tidak boleh sokong aku sebab kamu ada kes? Saya rasa itu tak wajar sebagai orang politik. Menerima sokongan daripada mana-mana pihak itu adalah kerja orang politik. Tetapi apa yang lebih penting adalah dengan sokongan itu jangan sampai kita menjual prinsip. Jangan sampai kita terhutang budi dengan sokongan ini, maka kita menjual prinsip kita. Ini yang lebih penting.
Jadi bila Tony Puah duk cakap macam tu, ada berapa seorang lagi duk cakap macam tu, seolah-olah memperlekehkan Datuk Seri Ibrahim, seolah Datuk Seri Ibrahim ni kemaruk nak jadi Perdana Menteri, sampai Najib pun Datuk Seri Ibrahim nak cuba dapatkan. Jadi ini satu pandangan ya, daripada seorang pemimpin yang saya rasa tidak harus dikeluarkan. Kalau dia tidak faham ataupun rasa confused, apa salahnya beliau bertemu sendiri dengan Datuk Seri Ibrahim, mendapatkan penjelasan. Ya, betul ke kamu dapatkan sokongan daripada Najib? Betul ke kamu dapat sokongan daripada UMNO secara en bloc? Tapi ini tak, mereka keluar kenyataan media, dan bila keluar kenyataan media ini, maka berlakulah ya, serangan, komen dan sebagainya, dan tidak baik bagi Pakatan Harapan. Saya tahu Tony Puah mungkin respon atau membuat kenyataan itu setelah UMNO, beberapa pimpinan UMNO membuat provokasi menyentuh DAP. Contohnya seperti ada pimpinan UMNO sebut bahawa kami sokong Anwar dengan syarat tanpa DAP. Itu UMNO yang letakkan syarat. Kita boleh sokong Anwar tapi syaratnya tanpa DAP. Adakah kehendak UMNO ini dipersetujui oleh Anwar Ibrahim? Anwar tak komen pun, kerana itu ada pandangan daripada pemimpin UMNO. Anwar tidak ada hak untuk menyekat mana-mana pandangan daripada pemimpin UMNO. Ya. Kalau Anwar bersetuju, contohnya Anwar kata, okey saya boleh terima kamu dan saya terima syarat kamu untuk tinggal ke DAP. Masa itu bolehlah pimpinan lain atau pimpinan DAP untuk menyerang Anwar Ibrahim. Tapi Anwar tak komen, tak ulas pun. Tiba-tiba kita mengulas seolah-olah Anwar terima sokongan UMNO kerana dan sanggup untuk tinggalkan DAP. Ya, mereka mempertikaikan seolah-olah Anwar ini kemaruk nak jadi Perdana Menteri sampai ambil sokongan daripada Najib. Sedangkan ini tak berlaku sama sekali. Yang keluar itu adalah daripada mulut Najib itu sendiri yang menyatakan di antara tiga cadangan, tiga option Najib kepada Barisan Nasional, di antaranya adalah memilih dan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain daripada bubar parlimen, selain daripada menyokong Muhyiddin dengan syarat-syarat tertentu, itu ada option, banyak option. Ya, di antara beberapa pimpinan nama. Tapi kenapa salah satu option yang Najib katakan mahu sokong Anwar itu dianggap seolah-olah itu keputusan Anwar Ibrahim? Saya rasa tak adil kita membuat satu kenyataan sebagai ahli parlimen daripada Pakatan Harapan dan juga pimpinan. Ya. Tony Puah ni adalah salah seorang daripada pimpinan dan juga ahli parlimen. Jadi keluar daripada para penyokong, saya tak heranlah ya. Kepada penyokong mungkin ada yang tidak faham dan mungkin ada yang salah faham. Tapi saya rasa bagi pimpinan, mereka lebih pasti, mereka ada dalam parti, mereka mendapat taklimat dan sebagainya. Ya. Jadi yang dipertikaikan kadang-kadang kita pelik juga kan. Bila mereka arahkan Anwar cari numbers, dah dapat cari numbers, kita pertikaikan mana siapa dia, kemudian kita pertikaikan kenapa orang tu sokong kamu. Jadi banyak sangat ya, di kalangan dalam PH itu sendiri mempertikaikan usaha Anwar Ibrahim. Tapi yang kita peliknya, sewaktu kita dalam kerajaan, ya, sewaktu kita dalam PH memerintah dulu, Tun Dr. Mahathir cuma ada 13 ahli parlimen. Ahli parlimen yang bersatu ada 13 saja. Apa tindakan Tun untuk memperkuat dengan partinya? Tun telah memindahkan ataupun mengambil beberapa orang ahli parlimen daripada UMNO masuk ke dalam bersatu, iaitu berada dalam PH. Apa ramai orang UMNO ya, yang tarik oleh Tun masuk dalam bersatu dan berada dalam PH. Ketika itu mana suara yang duk bantah? Ya, kenapa Tony Puah tak bantah? Kenapa Leng Go Eng tak bantah? Bila Tun mengambil orang UMNO masuk, padahal tidak ada keperluan pun kalau ikutkan. Sebab waktu itu kita jadi kerajaan. Kita dah bentuk kerajaan. Kalau tak ambil orang UMNO ni pun, kita dah cukup majoriti. Banyak majoriti kita. Bukan majoriti seperti Muhyiddin dapat ni. Majoriti pun tak ada satu-satu-satu. Tapi masa kita jadi kerajaan, majoriti kita banyak. Apa keperluan Tun ambil orang UMNO masuk ke dalam bersatu dalam keadaan kita jadi kerajaan? Dan tidak ada orang DAP yang sanggah. Tidak ada orang DAP yang merasa sangsi dengan tindakan Tun. Ya. Kita tahu Mas Tun ambil untuk memperkuatkan Parti Bersatu. Kerana Parti Bersatu ketika itu 13 ahli parlimen. Dan beliau menjadi Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, tak mungkin beliau ada hanya 13 orang. Jadi untuk memperkuatkannya, Tun terpaksa ambil orang UMNO, lompat masuk Bersatu. Untuk memperkuatkan Bersatu, dan plannya sudah pastilah
Bila bersatu kuat, sekali sebanyak boleh juga bersaing dengan PKR dan juga menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dan akhirnya terbukti. Ya. Beliau berusaha. Cuma apa yang beliau nak jadi Perdana Menteri tak dapat lah. Tapi untuk menghalang Anwar Ibrahim, beliau sebanyak telah berjaya. Ya, telah berjaya. Dan apabila Anwar melakukan tindakan dalam keadaan untuk mendapatkan kuasa, ya, untuk mendapatkan kuasa, perlukan kepada sokongan. Kenapa kita banyak sangat? Ya, banyak sangat ngongek sana sini, banyak sangat petikai ni semua kan. Sepatutnya kita lebih suka waktu kita nak dapat kuasa, kita akan berhubung dengan semua orang untuk dapatkan kuasa kita. Berhubung dengan semua orang, bukan untuk nak bebaskan kesalahan orang ini. Kita mendapatkan kuasa dengan tidak ada syarat, dengan tidak ada tawaran, dapatkan sepenuh sokongan daripada mana-mana pihak. Ya? Sebab kita belum dapat kuasa. Nak dapat kuasa, kita kena berbaik dengan semua orang dapat kuasa. Ya? Sedangkan bila kita dalam kerajaan, dah ada kuasa, kenapa pula kita nak pergi ambil orang UMNO masuk? Kalau orang UMNO tak masuk dalam Bersatu pun, Tun Mahathir masih lagi Perdana Menteri. PS masih lagi di kerajaan. Apa keperluan nak ambil orang UMNO masuk dalam Bersatu? Tapi ketika itu, kenapa tidak ada orang bertikai? Ketika kita nak ambil kuasa, kenapa nak ditikaikan pula? Ya? Jadi ini kita fikir satu langkah yang tak betul yang dilakukan oleh beberapa pimpinan yang mengeluarkan kenyataan, menggambarkan ya, seolah-olah Anwar Ibrahim ini sanggup mendapatkan sokongan daripada orang mana-mana pun untuk beliau menjadi Menteri. Yang sebenarnya Datuk Seri Ibrahim tidak pernah berhubung memohon sokongan daripada Najib, memohon sokongan daripada Zaid Hamidi. Tetapi Datuk Seri Ibrahim juga tidak menghalang kalau Najib nak sokong beliau sebagai Perdana Menteri. Ya. Apa masalah Najib nak sokong? Adakah kerana Najib nak sokong Anwar akan bagi Najib jadi Perdana Menteri? Tak masuk akal. Adakah kerana Najib nak sokong Anwar, Anwar nak letak Najib sebagai timbalan Perdana Menteri? Tak juga masuk akal. Bodohlah Najib kalau nak sokong Anwar semata-mata nak jadi timbalan Perdana Menteri. Beliau dah pernah jadi Perdana Menteri. Jatuhlah maruah dia, dah pernah jadi Perdana Menteri, tiba-tiba masuk dalam PH, jadi timbalan Perdana Menteri. Ya. Saya tak fikir Najib sendiri pun mahu jawatan timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri memang tak ada lah. Takkanlah dia nak masuk dalam PH, dia nak jadi Perdana Menteri. Kan? Tapi kita anggap, kita ni macam seolah, kenapa Najib masuk, Kan? Seolah kita rasa, bila Najib masuk ni habislah. Tak bolehlah kita nak buat apa-apa lagi. Kita kena ikut cakap Najib. Ini masalah kita. Ha? Kita mudah takut tak percaya kepada prinsip kita sendiri. Tak percaya kepada Anwar boleh pertahankan prinsip dia. Ya. Kita mungkin kata, kalau ambil Najib, mungkin kes dia settle. Ambil Zaid Hamidi, mungkin kes dia settle. Ya. Kalau ini yang Anwar nak buat, lama dulu Anwar boleh dapat. Anwar boleh buat kerjasama dengan UMNO, janjikan dengan Najib, janjikan dengan Zaid Hamidi, kamu sokong kami boleh tinggalkan PH, boleh tinggalkan rakan-rakan Bersatu sebagainya, kamu sokong kami, settle case. Kalau Anwar buat macam tu, dah lama Anwar jadi Perdana Menteri. Kan? Tapi ini yang saya pelik, kenapa ada ya, kamu di antara orang yang tak banyak membantu untuk mendapatkan sokongan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat numbers, kita mempertikaikan seorang. Ya, ini akan menjadi dah tentulah kita ada dugaan halangan proses dan sebagainya kan. Tapi bila kamu keluar kenyataan ini akan menjadi bertambah rumit. Kamu tidak membantu pun. Ya. Tapi macam mana pun saya lihat Anwar masih lagi orang cakap dia macam kata dia masih lagi tak bagi komen dan sebagainya. Ya. Tapi kita sebagai para penyokong kita dapat rasakan apa yang Anwar dapat rasakan. Ya. Bila boleh ada usaha, bukan senang. Ya. Nak mendapatkan sokongan orang yang bukan daripada PH. Ya. Tapi bila dapat sokongan, kita nak pertikaikan orang ni sokong, orang Anwar ni kemaruk dan sebagainya. Tapi apa yang Tun buat, semua okey. Ya. Tun tarik orang UMNO masuk Bersatu, okey. Tun letak jawatan tak bagi tahu, kita pun okey. Ya. Kita okey. Apa Tun buat semua okey. Tun kata Syafiq Abdallah jadi Perdana Menteri sokong, kita pun kata okey. Ya. Tapi bila Anwar buat tindak sikit, kita dah pertikaikan macam-macam yang Anwar buat. Ya. Padahal
Anwar di antara, kalau DAP masih ingat, Anwar di antara orang yang menyatukan PAS dengan DAP. Ya, kita bukan tak tahu sejarah PAS dengan DAP ni. Ya, memang kalau ikut logik kita, tak mungkin mereka boleh bersatu satu ketika dulu. Ya, PAS ni dengan orang Melayu pun, ya, mereka pernah kata mempertikaikan akidah orang Melayu Islam. Apatah lagi dengan DAP. Tapi penyatuan pernah berlaku dan pernah dibuktikan hasil usaha yang didamaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, dengan pimpinan PAS yang sealiran dengan beliau, seperti almarhum Ustaz Fadino dan juga almarhum Tok Guru Aziz. Jadi boleh dihubungkan. Ya. Apa masalah? Adakah tidak masuk akal sekiranya Anwar boleh menyatukan UMNO dengan DAP? Sekarang ini kita tengok UMNO kata, oh DAP tak boleh. Dengan PIKAD boleh, dengan Anwar boleh, tapi DAP tak boleh. Adakah mustahil sekiranya kalau masing-masing berlapang dada, boleh, tidak ada masalah. Kan? Tetapi belum lagi Anwar nak rancang nyatukan UMNO dengan DAP, baru 1-2 pimpinan UMNO duk sokong Anwar, kita dah petikai, DAP dah petikai. Kan? Tapi itulah, kadang-kadang kita fikir yang membantu melambatkan proses ini di kalangan kita. Ya, di kalangan Pakatan Harapan. Kalau pihak musuh yang melambatkan proses ini, itu biasalah. Pihak musuh kalau boleh nak gagal, gagalkan terus. Ya. Tetapi dalam PH itu sendiri, kita dah tak bantu, kemudian kita menyusahkan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya rasa kita akan teruskan menyaksikan drama seterusnya. Adakah UMNO masih lagi yakin bahawa diharapkan? Ya, bagi saya UMNO akan jadi akan terperangkap sekali lagi, ya, akan terperangkap sekali lagi dengan Muhyiddin. Kerana Muhyiddin ni dia berawal dulu pun ada niat nak mengharamkan UMNO. Ya, orang yang pernah bercerita nak mengharamkan UMNO ini, kita nak percaya kat dia, tu tak tahulah, kan. Sekarang ni Muhyiddin bila dah tersepit, memang dia akan minta. Bila dia dah kuat nanti, kan, tak mustahil UMNO diharamkan di suatu zaman Muhyiddin. Jadi kita nak bagi tu UMNO, ya, pilihlah. Kamu boleh buat pilihan sekarang ni. Pilihan masih ada dan masih tidak terlambat untuk kita buat pilihan. Dan bagi Anwar Ibrahim, ya, kalau berjaya apa yang beliau usahakan, itu satu bonus. Dan kalau tak berjaya, balik ke status quo. Ya, kita dah bersedia untuk menjadi pembangkang sampai PRU ke-15. Jadi tidak ada masalah. Sebab tu Anwar Ibrahim boleh relax. Sebab dia dah beritahu dengan ahli-ahli keadilan, kuatkan jentera, perbanyakkan ahli, buat program mendekati rakyat, persiapan untuk PRU 15. Ini dipesan kepada setiap ahli keadilan. Ya. Bukannya untuk relax, menanti dia jadi Perdana Menteri, kan. Kalau kita tidak boleh membantu usaha ini, kita jangan jadi orang yang cuba, ya, menyekat ataupun membebankan, ya, orang yang telah berusaha untuk menaikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak sempat nak baca banyak sangat komen ni, ya. Seperti mana kata kawan kita lah, tapi cuba dicalonkan tu Syafi'i jadi Perdana Menteri katanya. Tiba-tiba tak kisahlah siapa yang sokong Syafi'i, jangan jadi numbers. Ini yang saya sebut, ya. Ini yang saya sebut, iaitu kalau Anwar buat macam-macam yang kita pertikaikan, ya. Tapi kalau Mahathir yang buat, bawa lah sesiapa pun. Saya ingat kalau waktu kita jadi kajian tu, kalau Mahathir nak bawa iblis dan syaitan, ya, sebagai ahli dia pun, kita tidak ada masalah. Ya, sebab datang daripada mulut Mahathir. Ataupun Syafi'i nak dapatkan sokongan daripada mana-mana pun, saya rasa tidak ada masalah. Ini problem sikit ni. Sangkut-sangkut. Itulah di antara ujian-ujian yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau bukan saja mendapat ujian daripada di luar Pakatan Harapan, dalam Pakatan Harapan juga beliau mendapat beberapa halangan, ya. Tapi kita kena sabarlah, ya. Bukan mudah untuk kita menaikkan seorang pemimpin yang baguslah, ya, seorang pemimpin yang bagus, ialah kita bukan kita nak fanatik Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi kalau kita lihat pemimpin yang ada, yang pernah ada rekod jadi Perdana Menteri, yang pernah menjadi Perdana Menteri dan sebagainya, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang belum lagi kita lihat, ya, kebolehannya menjadi Perdana Menteri. Kita tak boleh nilai lagi kebolehan beliau sebagai Perdana Menteri, tapi kita boleh nilai, ya,
prestasi beliau, sebab tu beliau menjadi timbalan Menteri Kewangan dan sebagainya. Ya, sorry. Ada masalah sikit. Okey, Asraf Wan bersama kita, Rina Hamzah dia bersama kita. Muhammad Fendi Abdul Talib, Muhammad Syah, Khairul Azhar, Roslan Muhammad Farid Musa, Cik Man, Nur Alif, Ahmad Dani, Pak Sur Azali, Asmawi Mawi, Muhammad Faizal Wahi, Rina Hamzah, Muhammad Azhar, Mawardi, Amaz Arnas, Mak Khairul, Wawa Jubri, Ahmad Nozin. Orang ada buat salah, ada saja suara nak selamatkan diri. Salah satu takut tak dapat jawatan. Ada orang buat salah, ada saja suara nak selamatkan diri. Ramesh Rajo, ahli PKR, PH tenang, terima apa jua pun, yang penting siap hadapi PRU. Okey ya. Setakat ini kita belum ada lagi mendapat apa-apa kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sama ada beliau diberitahu untuk menghentikan move-nya ya, ataupun memberitahu bahawa beliau telah pun hilang sokongan daripada apa yang beliau umumkan ya. Sehingga hari ini saya difahamkan bahawa sokongan yang beliau terima masih ada ya, masih ada. Dan kita mengharapkan sokongan itu lahir daripada individu. Walaupun Presiden Parti Mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO telah pun memutuskan untuk memberikan sokongan kepada kerajaan yang ada hari ini, tetapi kita mengharapkan apabila tiba masanya ya, sokongan secara individu itu dapat dizahirkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini harapan kita ya. Apa yang berlaku selepas itu kita serahkan kepada Allah SWT. Yang penting Anwar telah lakukan, dan kita yang terutamanya kepada pimpinan Perantauan Harapan dan sebagainya, tidak perlulah keluar, alhamdulillah, tidak perlulah keluarkan kenyataan-kenyataan ya yang boleh menyebabkan para penyokong menjadi sangsi, ragu dan sebagainya, ataupun silap faham dan sebagainya ya. Jadi kalau pimpinan sendiri pun tak faham, macam mana kita nak yakinkan penyokong kita ya? Ini masalah yang kadang kita lihat yang berlaku dalam Perantauan Harapan ya. Cepat sangat melatah ya, cepat sangat bila Anwar buat satu tindakan ada saja dia pertikaikan ya. Jadi di situ yang kita lihat ada yang tak betul lah ya. Jadi perkara ini sepatutnya diperingatkan kepada mana-mana pimpinan. Okey, Fazal Abdul Rahman, Anwar masih on track katanya. On track ke? Ada yang tak rugi, kata terus tenang. Tentang on track ya, selagi Datuk Asraf Anwar Ibrahim tidak mengatakan bahawa beliau hilang sokongan, apa yang kita boleh faham iaitu sekiranya mereka yang telah memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, SD ya, yang telah pun memberikan sokongan secara SD dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekiranya mengubah keputusan, sudah pastinya beliau akan maklumkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kerana SD ini bukan perkara yang boleh dimain-main, dia akan bersumpah. Sudah pastinya beliau akan merujuk kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tarik balik SD. Ya. Tapi sehingga hari ini kita tidak diberitahu, tidak ada penarikan berlaku. Ya, tidak ada penarikan berlaku, dan SD itu masih berada di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bermakna sekiranya diberi peluang, seandainya diberi peluang oleh pihak Istana Tuan Agong untuk memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim datang meneruskan proses seperti mana yang ditetangguh baru ini, dan saya percaya itulah yang akan dikemukakan. Ya, itu yang dikemukakan. Tetapi oleh kerana masa yang berjalan begitu panjang, sudah tentulah ada bermacam-macam cerita. Orang sokongan yang didapati oleh Datuk Asraf Ibrahim itu datangnya daripada pemimpin-pemimpin dalam parti-parti tertentu. Sudah pastinya mereka terlibat juga dengan keputusan parti. Ya. Dan tidak semestinya keputusan parti itu adalah menjadi keputusan mereka sebagai individu. Ya. Contohnya kita lihat dalam sebelum ini, ke bawah kerajaan Perikatan Nasional, UMNO sendiri menyatakan tidak menyokong Perikatan Nasional. Itu keputusan parti. Tetapi beberapa ahli parlimen UMNO ya, menyokong Perikatan Nasional. Sabri Ismail, Syahmudin ya, di antara orang UMNO yang menyokong. Ya. Jadi tidak pelik sekiranya perkara ini berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau parti keputusan untuk menyokong Perikatan Nasional, tetapi MP ya, yang yakin dengan kepimpinan Anwar tetap memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Jadi yang paling hampir sekalipun
Ya, kita mengharapkan supaya proses ini berjalan sebelum Parlimen. Ini lebih memudahkan sebenarnya. Tetapi kalau tak berjalan, masih lagi istana tak panggil untuk meneruskan proses. Jadi kita mengharapkan supaya ini paling awal adalah waktu 2 ke 3 November ini Parlimen bersidang. Ya. Kita mengharapkan sesuatu akan berlaku lah dalam suatu Parlimen. Dan situlah kita akan melihat sama ada Muhyiddin berjaya mengembalikan semula sokongan daripada UMNO ya, kepada Perikatan Nasional. Dan sekiranya Muhyiddin berjaya mendapat kembali sokongan itu, kerajaan yang ada masih lagi kerajaan yang seperti sekarang. Ya, kalau dapat kembali balik sokongan daripada UMNO, masih lagi majoriti 113, 113, 112 atau 3. Dan kerajaan tak stabil. Kalau berjaya, kalau mereka semua memberi sokongan kepada Muhyiddin, masih lagi dalam 113, 112. Mana kerajaan tidak juga kukuh. Ya. Sebab itu kita fikirkan, lebih baik beberapa orang pimpinan UMNO, ahli parlimen UMNO dan juga parti-parti yang lain, termasuk PAS, GPS dan sebagainya, bina satu kerajaan baru yang lebih mendapat sokongan yang lebih meyakinkan ya, untuk menguruskan negara ini. Negara ini dalam keadaan kemelut COVID, ekonomi dan sebagainya memerlukan sebuah kerajaan yang kukuh, sokongan yang kuat. Ya. Dan sepatutnya mereka membuat pilihan untuk memberikan sokongan kepada Dato' Seri Ibrahim supaya menjadikan sebuah kerajaan yang lebih kukuh dan juga seorang Perdana Menteri yang fresh ya, dengan idea yang belum pernah keluar daripada idea sebagai seorang Perdana Menteri. Tentunya mempunyai idea yang fresh, mempunyai banyak macam idea ya, untuk digunakan bagi menguruskan negara ini. Ya, sedangkan Muhyiddin dah habis idea lah. Muhyiddin langsung tidak ada idea langsung sekarang ni. Ya, kalau kita lihat, tak tahu dia nak buat apa. Dia dah fikir nak letak jawatan tidak, nak letak jawatan tidak, nak letak jawatan atau tidak. Ya. Bila nak letak jawatan, datang Azmin dengan Hamzah ni pujuk jangan bagi letak. Sebab dia orang tak bagi letak, dia bukan kerana sayang Muhyiddin. Dia nak suruh Muhyiddin jangan letak supaya dia selamat. Kerana dia ada kes, dia ada masalah. Dia tahu kesan dia kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab itu, kalau bagi Azmin, kalau dia tak jadi Perdana Menteri ke, tak jadi Timbalan Perdana Menteri, tak masalah. Yang penting kerajaan itu mesti dipertahankan kerana ini adalah masa depan. Ya? Masa depan diri dia sendiri. Itu sebenarnya yang dipertahankan oleh Azmin Ali. Itulah sebenarnya yang dipertahankan oleh Hishamuddin. Hishamuddin pun ada masalah. Ya. Masa kita dapat harapan, kita tahu dia ada skandal. Hishamuddin. Ya. Yang bermasalah ini memang tidak akan bau Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi kita harap ahli parlimen UMNO yang kalau kamu rasa kamu tidak ada masalah dan kamu rasa nak lihat siapa dia pemimpin yang sebenarnya ada masalah di dalam kerajaan Perikatan Nasional, sokongan kepada Dato' Seri Ibrahim harus diberikan. Ya, peluang kepada Dato' Seri Ibrahim harus diberikan. Jadi kita mengharapkan itulah yang akan berlaku dan sehingga hari ini kita tak dengar lagi ya UMNO nak bertemu dengan Muhyiddin. Katanya hari ini ada pertemuan dengan Muhyiddin untuk membawakan mungkin syarat-syarat yang diperlukan oleh UMNO untuk memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, cukup sampai sini dulu. Sekejap je. Saya pada masalah sikit ni. Sangkut-sangkut banyak kali ni ya. Ahmad Nauzin, terbaik bos, katanya my sergeant. My sergeant. Sebagai rakyat, kita juga perlu minta Muhyiddin jelaskan supporters dia kalau dia ada majoriti. Memang dia tak akan jelaskan dan dia tak akan pernah jelaskan semenjak daripada langkah Sheraton, semenjak daripada beliau menghadap ke bawah duli tuanku, beliau tidak pernah menyatakan ya, menyenaraikan siapa yang sokong beliau. Lagi siapa tu? Yang benarnya penyokong UMNO yang tak ada masalah boleh sokong Anwar. Okey. Sofri Haji Ali, padu mantap terbaik. Terima kasih My Sarjan Masa. Okey, Maki Ahmad, Muki Ahmad. Muhammad Imran ya. Okey, cukup sampai di sini saja. Saya cuma nak bagi tahu isi yang saya nak sampaikan hari ini. Cuma saya nak tegur sikitlah ya beberapa pimpinan PH yang membuat kenyataan-kenyataan ya yang nampaknya jauh daripada fakta yang sebenarnya dan mendatangkan prasangka kepada Dato' Seri Ibrahim sendiri. Janganlah ya kita banyak sangat mempertikaikan ya kenapa orang sokong Anwar, kenapa orang sokong Anwar, kenapa orang sokong Anwar ya. Bila tiba masa Dato' Seri Ibrahim
nak dapatkan sokongan, kita petikai macam-macam ya. Sewaktu zaman Atuk dulu cakaplah apa pun ya, langgar manifesto, Atuk cakap manifesto ini bukan Quran lah, kita berdiam. Apa Atuk buat dia, itu sebab kerajaan kita jadi macam tu. Ya, ada hikmah dia. Pengkhianatan yang betul berlaku, pengkhianatan, tapi ada hikmah dia. Hikmah dia supaya kita belajar. Ya, bila kita nak naikkan seorang pemimpin, ya, kalau mereka tak betul, tegurlah. Jangan sewaktu kita nak dapat kerajaan, kita boleh cakap macam-macam. Ya, semua, saya akan tegur Perdana Menteri kalau tak betul, saya akan lawan. Tapi bila dah jadi, dah banyak angguk, ya, kita banyak bersetuju dengan kita tahu yang dilakukan itu melanggar ya, prinsip kita. Ya, tapi kita boleh berdiam diri. Bila ada orang lain sekarang ni nak memimpin kita, nak berusaha mendapatkan mandat, kita mempertikaikan macam-macam. Ya. Jadi ini yang saya rasa amat duka cita lah. Ya. Dan UMNO pun saya pun pelik juga. Kenapa pula UMNO ni bersungguh-sungguh sangat nak lawan DAP ni. Kan? Sedangkan dari segi politiknya, DAP ni tidak merugikan UMNO pun. Sebab kalau dalam pilihan raya, kalau UMNO berbaik dengan DAP pun, dalam pilihan raya, mereka tidak bersaing dari segi kerusi. Di mana kerusi DAP, UMNO tak akan masuk. Jadi DAP tidak menggugat kerusi-kerusi UMNO. UMNO pun tidak menggugat kerusi-kerusi DAP. Apa masalahnya? Tapi kalau dia nak berkawan dengan Bersatu sekarang ni, nak berkawan dengan PAS, sama juga. Mereka akan berbalah dari segi kerusi. Sebab Bersatu bertanding di kerusi Majoriti Melayu Islam. PAS pun bertanding di kerusi Majoriti Melayu Islam. UMNO pun di kerusi Majoriti Melayu Islam. Mereka akan berbalah, terpaksa berbagi-bagi, ya. Banyak masa nak bincang tentang kerusi-kerusi yang perlu ditandingi. Tetapi kalau mereka berbaik dengan DAP, ya, tidak ada masalah. Kerusi-kerusi DAP bukan hanya UMNO yang masuk bertanding. Dan DAP tak akan pergi bertanding di kerusi-kerusi UMNO bertanding. Kan? Tetapi itulah sebab daripada dulu lagi UMNO main isu perkawaman, sentimen perkawaman dan sebagainya. Dan tak mudahlah juga kan bila nak bersama dengan DAP ni, kamu kena betulkan balik ya, apa pemahaman kamu terhadap DAP ya. Begitu juga lah DAP pun ada juga yang resis. Saya tidak nafikan. Ada beberapa pimpinan yang mengeluarkan kenyataan yang tidak patutnya mereka keluarkan. Masa kita jadi kerajaan dulu pun ada beberapa pimpinan DAP yang mengeluarkan satu kenyataan yang saya rasa tak wajar, ya, yang tidak bijak. Ya. Sebab kita kena faham masyarakat Malaysia ni belum lagi fahaman politik, minda politik mereka tidak seperti mereka negara maju di sana. Di Amerika tidak ada masalah. Naik Presiden Obama, kulit hitam pun, rakyat mereka tidak ada masalah. Mereka tidak bermain isu perkawaman. Tapi di negara kita ni bukan saja isu perkawaman, isu agama pun. Ya, menghukum politik berlaku dalam negara kita. Jadi di situ kebijaksanaan itu penting. Ya, kebijaksanaan itu penting. Di negara kita ni berlaku pemandu mabuk langgar satu jadi isu besar. Ya, jadi isu besar. Dipergunakan. Jadi propaganda. Dipergunakan di negara kita. Kata nak berhenti tadi. Okey, wal mak khabar. Takut aku tengok gambar tu. Terperanjat aku. Pergi sound je Anthony Loke. Ini bukan Anthony Loke. Saya tadi ulas tentang kenyataan oleh Tony Puah dan satu lagi kenyataan daripada Hassan Karim ya, daripada PKR, yang kedua-dua kenyataan tu gambaran dia sama ya. Seolah-olah Anwar ini kemaruk jadi Perdana Menteri, seolah-olah Anwar ni nak sangat sokongan daripada Najib dan sebagainya. Tapi fakta sebenarnya seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa Anwar tidak pernah berunding dengan Najib dan juga Zahmidi untuk mendapatkan sokongan. Ya, apa yang berlaku adalah Najib kata di antara 3 option yang beliau cadangkan kepada Barisan Nasional, ya, salah satunya adalah apa salahnya berikan sokongan kepada Anwar Ibrahim kerana nak menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Ya, beliau mencontohi kita lah, apa salahnya terima balik Tun. Ya, walaupun kita Tun dulu musuh kita, apa salahnya gunakan Tun untuk menjatuhkan Najib. Ya, Tun pun macam tu juga, apa salahnya kita gunakan Anwar, apa salahnya kita gunakan PH untuk menjatuhkan Najib. Jadi strategi politik itu biasa kan? Tapi janganlah sampai kita jual prinsip. Sampai kita jual prinsip. Kalau kita Najib nak sokong kita, boleh sokong.
Tapi takkanlah Anwar nak letak Najib sebagai Perdana Menteri balik. Takkan Anwar nak letak Najib sebagai timbalan dia, dan Najib pun tak ingin. Najib dah beritahu awal dia tidak mahu, selagi kes dia tak selesai, dia tidak ada tidak mahu apa-apa jawatan. Tidak ada jawatan. Dalam UMNO pun dia tidak ada mahu apa-apa jawatan selagi kesnya belum selesai. Ya. Teruk-teruk Najib macam tu pun dia ada prinsip dan pendirian dia. Ha. Masa kita menang dalam PRU 14 dulu, beliau tidak sibuk nak buat darurat sebagainya untuk pertahanan kuasanya. Ya. Dan beliau turun, akhirnya beliau turun sebagai Perdana Menteri. Tak semacam si Sembab ni. Ha. Terang-terang tak dapat sokongan. Terang-terang cadangannya ditolak oleh istana. Masih lagi nak pertahankan. Ha. Kalau pertahankan dia boleh memimpin, tak apa. Pertahankan dia memang cemerlang, boleh memimpin, tak apa lagi. Masalahnya dia memang tak boleh memimpin. Bercakap dengan wartawan memang tak boleh. Yang boleh baca doa lah, baca doa, baca tulis. Budak kecil Ustaz Tadika, budak sekolah pasti, PAS pun boleh buat. Apa masalah baca doa kan? Okey, panjang pula bebel, kita nak berhenti. Okey, Mat Penang. Kebenaran akan terbukti jua. Manakala penglihatan akan masih kita. Wan Muhammad Akbar, mana Tok Peti Utara? Senyap. Tok Peti Utara ceritalah kan. Mana cerita pasal Tok Peti ni? Mana cerita pasal Tok Peti? Tok Peti kan dia suap pilihan raya. Dr. Mazhar kata buat pilihan raya lah. Tapi secara Islamik lah katanya. Buat dalam seminggu. Buat pilihan raya bagus juga dalam keadaan COVID, dia kata. Orang tak ada nak berhimpun, orang tak ada jadi baca maklumat melalui internet, betul mengundi. Kan? Itu fahaman Dr. Mazhar lah. Jadi saya malah komen lah ya, Dr. Mazhar patutnya tidak payah komen lah. Kalau bab bukan bidang dia ya, bukan bidang dia nak komen. Bukanlah kita katakan agama ni tak boleh campur politik, tapi strategi dalam agama, dalam politik itu bukan seperti mana yang dipahami oleh beberapa orang agamawan ya. Tak semua orang agama ni tahu muslihat strategi dalam politik ya. Betul lah, dalam politik ni tak boleh disahkan dengan agama. Tetapi politik tu pun ada strategi-strategi, kaedah-kaedah dia ya, untuk dicapai oleh mana parti politik. Jadi yang ini di luar bidang kuasa Tok Peti ya, Tok Peti. Kuasa pada mufti, jadi tak sebaiknya tak perlulah ya, dalam bab macam tu nak keluar kaitan, apatah lagi kenyataan yang nampak berpihak ya, nampak berpihak yang berkaitan pun mendapat restu ya, ini patut memang tumbangkan seperti kawan isu mabuk dan sebagainya, macam isu sebenarnya kita dapat lihat